Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan hasil kerja kajian tindakan yang kami telah lakukan, iaitu bertajuk meningkatkan tahap penguasaan sifir murid tahun 2 menggunakan kaedah kotak ajaib. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu adalah Nur Amirah Nabila, Rohaizah iaitu saya sendiri, Nur Izzah Syazira, Siti Aisyah dan Nur Hashikin. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang abstrak kajian tindakan kumpulan kami. Kajian tindakan kumpulan kami ini berkisahkan tentang murid hanya menggunakan teknik menghafal konsep dan meniru jalan kerja tanpa memahami konsep asas sesuatu tajuk dalam subjek matematik. Okey, masalah ini berlarutan dialami oleh murid tahun 2 di Sekolah Port Dickson di Negeri Sembilan yang telah dipilih sebagai sampel kajian dalam kajian tindakan kami ini. Kajian ini telah memfokuskan tentang tahap penguasaan sifir murid menggunakan kaedah kotak ajaib. Okey, tinjauan awal yang kami lakukan menggunakan ujian pra mendapati 40% murid gagal dalam ujian yang diberikan. Maka disebabkan ini, kami melakukan intervensi menggunakan kaedah kotak ajaib telah diberikan seiring dengan latih tubi menggunakan kaedah ini. Okey, setelah hasil intervensi menunjukkan 100% murid lulus dalam ujian POS dan formula menggunakan kaedah kotak ajaib ini dalam membina sifir berkesan. Okey, kotak ajaib ini harus diperkenalkan, diberi pendedahan dan mungkin sejak awal murid berada dalam tahun 1 sehingga tahap penguasaannya bertambah baik dan dikuasai dengan lancar sepenuhnya. Okey, seterusnya saya sambung kepada refleksi pembelajaran dan pengajaran lalu. Berdasarkan pemerhatian dan ujian penilaian yang pihak guru lakukan, kami mendapati permasalahan murid lemah dalam subjek matematik sebenarnya bermula daripada zaman prasekolah, tidak diatasi dan semakin berlarutan seiring dengan peningkatan usia sehingga ke tahun 2. Okey. Yang kedua adalah permasalahan asas yang tidak kuat. Ramai yang menganggap matematik ini adalah subjek yang susah, seterusnya sekaligus mengikis minat pelajar tersebut terhadap subjek matematik. Okey, yang ketiga adalah punca utama murid lemah dalam matematik adalah murid hanya menghafal dan meniru jalan kerja tanpa memahami konsep asas sesuatu tajuk dalam subjek matematik tersebut. Lebih membimbangkan apabila permasalahan ini berlarutan. Apabila murid belum mampu menguasai sifir, mereka sukar untuk menjawab latihan dan juga cara mengajar guru juga kurang menarik minat pelajar. Berkesan ataupun memberi kesan kepada murid apabila ibu bapa kurang memberi perhatian ataupun mengajar di rumah tentang subjek matematik. Jadi berdasarkan daripada refleksi pembelajaran dan pengajaran lalu ini, kami dapat meneliti beberapa permasalahan. Untuk fokus kajian, kumpulan kami memfokuskan kajian ini menggunakan teknik kotak ajaib. Walaupun selepas membuat refleksi pengajaran dan pembelajaran, kami dapati terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam subjek matematik. Tetapi
Kami telah memfokuskan kajian ini dengan menggunakan teknik kotak ajaib dalam meningkatkan tahap penguasaan murid dalam sifir, di mana kotak ajaib adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya ingatan murid melalui penggunaan membuat kotak dan memasukkan nombor-nombor terpilih bagi melengkapkan sifir nombor genap dan sifir nombor ganjil. Kami percaya maklumat yang disusun mengikut struktur organik otak adalah lebih mudah dirakam dan disusun di dalam ingatan jangka masa panjang. Daya ingatan dan simpanan memori pada otak lebih berkesan sekiranya murid menggunakan kotak, petak dan susunan nombor yang sedia ada pengetahuannya berbanding dengan menggunakan kaedah tradisional yang terlalu bergantung kepada menghafal sifir matematik. Fokus kajian ini juga memfokuskan kepada pengurangan bilangan murid yang mempunyai masalah dalam mengingati sifir darab dengan lancar. Okey, kajian tindakan yang kami jalankan ini berdasarkan kepada model Kemis dan Taggart, iaitu pada tahun 1988. Kajian tindakan ini merupakan satu pendekatan dalam meningkatkan tahap penguasaan sifir 10 orang murid tahun 2. Jadi berdasarkan model Kemis dan Taggart ini, kajian buat menggariskan 4 fasa perkembangan, iaitu yang pertama adalah membuat refleksi, iaitu refleksi pembelajaran yang lalu kami lakukan. Kami mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh murid dalam subjek matematik, iaitu masalah murid sukar untuk menghafal sifir. Okey, yang kedua adalah menyediakan pelan tindakan. Pelan tindakan yang kami sediakan adalah menggunakan intervensi kotak ajaib. Okey, selepas pelan tindakan yang kami rancang tersebut bertindak mengikut pelan. Apa yang kami lakukan adalah mengajar kotak ajaib kepada murid dan latihan diberi, iaitu latihan latih tubi yang berterusan dalam kelas untuk murid. Selepas itu kami akan membuat ujian pra untuk menguji pelajar mendapatkan hasil tindakan yang kami lakukan ataupun hasil intervensi yang kami lakukan. Setelah itu, fasa yang keempat adalah mengumpul dan menganalisis data. Selepas mendapat keputusan daripada ujian tersebut, kami akan menganalisis dan mengumpul data ataupun kami melakukan temu ramah kepada pelajar bagaimana reaksi ataupun feedback pelajar terhadap intervensi kotak ajaib yang kami lakukan. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah Piti Jamali. Nombor matrik saya P130958. Seterusnya saya akan bincangkan mengenai objektif kajian. Objektif kajian terdapat 2 objektif, iaitu umum dan juga khusus. Umum iaitu meningkatkan tahap penguasaan sifir 10 orang murid tahun 2 menggunakan kaedah kotak ajaib. Kaedah ini dapat memudahkan murid-murid menguasai dengan baik dan akan lebih meminati subjek matematik. Seterusnya itu khusus, memastikan 100% murid tahun 2 Musli lulus dalam penguasaan sifir menggunakan kaedah kotak ajaib. Meningkatkan minat murid tahun 2 Musli terhadap subjek matematik. Seterusnya kita akan lanjutkan kepada sasaran kajian, iaitu 10 orang murid tahun 2 Musli di Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Al-Khwarizmi, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kajian ini terdiri pada 6 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan yang masing-masing mempunyai tahap sederhana
dan lemah dalam subjek matematik. Pelajar yang mengalami kesukaran dalam menguasai dan mengerti sifir dengan baik dan juga lancar. Diukur melalui markah ujian pertengahan tahun murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Nabila binti Zakaria, P129976 akan menyambung kepada tinjauan awal. Dalam kajian kami, seramai 10 orang murid 2 muslih telah dipilih sebagai sampel kajian. Kami telah memilih murid-murid yang agak sukar untuk menghafal sifir dalam tempoh yang diberi. Semua murid diberi masa selama 1 minggu untuk menghafal sifir 2 hingga 9. Namun, hasil menunjukkan tidak ramai yang mampu menghafal dan menguasai sifir sehingga menyukarkan mereka untuk menjawab soalan darab dan bahagi. Selepas tempoh seminggu, ujian pra telah dijalankan bagi mengenal pasti tahap penguasaan sifir dalam kalangan sampel kajian. Sebanyak 10 soalan daripada sifir yang berbeza diberikan kepada murid dan mereka diberi masa selama 30 minit untuk menjawab soalan tersebut. Berdasarkan pemerhatian kami semasa tinjauan, kebanyakan murid mengambil masa yang agak lama untuk menjawab soalan dan ada yang tidak mampu untuk memberikan jawapan sifir yang betul. Selepas selesai 30 minit, kertas jawapan mereka akan dikutip dan jawapan murid dianalisis oleh guru. Jawapan murid tidak dibincangkan kerana kertas soalan yang sama akan digunakan untuk ujian pos. Hasil analisis keputusan ujian pra menunjukkan sebanyak 6 orang murid iaitu 60% lulus dalam ujian pra, manakala 4 orang murid iaitu sebanyak 40% gagal dalam ujian pra ini. Baiklah, untuk kumpulan kami telah mencadangkan intervensi kotak ajaib sifir. Kotak ajaib sifir ini ialah satu formula yang dicipta untuk memudahkan murid menjawab soalan darab dan bahagi walaupun mereka tidak mampu menghafal dengan lancar. Murid hanya perlu mengingati formula untuk sifir nombor ganjil iaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sifir nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam teknik ini, guru perlu memberi penekanan kepada murid mengenai konsep darab itu sendiri iaitu darab ialah tambah yang berulang dan nombor selepasnya akan bertambah. Nombor formula dalam kotak ajaib bagi sifir nombor ganjil ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan nombor formula dalam kotak ajaib bagi nombor genap ialah 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Berikut ialah aktiviti intervensi yang dijalankan berdasarkan kaedah kotak ajaib. Ada 3 aktiviti yang dijalankan dalam intervensi kami. Yang pertama ialah murid menghafal sifir. Dalam aktiviti ini, murid diberi masa seminggu untuk menghafal sebanyak mana sifir yang mereka mampu bermula sifir 2 hingga sifir 12. Setelah cukup tempoh seminggu, guru akan meminta murid untuk menyebut sifir yang mereka ingat dengan tertib di hadapan guru. Berdasarkan pemerhatian kami mendapati ramai murid tidak mampu menghafal sifir dengan lancar dan banyak sifir yang tidak mampu dikuasainya. Majoriti murid hanya mampu menghafal sifir 2, 3 dan 5 sahaja. Aktiviti kedua kami pula ialah memperkenalkan kaedah kotak ajaib ini. Pada permulaannya, kami akan membantu murid untuk mengenal pasti dan membuat perbezaan mengenai nombor ganjil dan genap supaya mereka boleh memilih formula kotak ajaib yang betul untuk membina sifir. Langkah seterusnya, kami akan membimbing murid untuk membina sifir menggunakan kaedah kotak ajaib. Seterusnya, murid-murid diberikan kertas majung dan dikehendaki membina sifir menggunakan kaedah kotak ajaib seperti penerangan yang diberi oleh guru. Dalam pemerhatian kami mendapat kerjasama yang baik dalam kalangan murid. Murid menunjukkan minat untuk mencuba membina sifir menggunakan kaedah kotak ajaib. Malah, ada murid yang mampu membantu rakan yang lain menyelesaikan soalan darab menggunakan kaedah ini. Murid juga kelihatan teruja dalam menguasai kaedah ini. Aktiviti ketiga kami ialah memberikan soalan latih tubi dengan menggunakan kaedah kotak ajaib. Setelah soal jawab secara lisan dengan memanggil murid bergili-gili untuk mengetahui tahap kefahaman mereka mengaplikasikan kaedah ini, kami telah meminta semua murid untuk menjawab soalan latih tubi menggunakan kaedah ini. Kami juga membimbing murid-murid yang masih keliru menggunakan formula ini sehingga mereka mampu menguasainya dengan baik. Tujuan aktiviti ini adalah untuk membiasakan murid menjawab soalan latih tubi mengenai sifir dan menguasai formula kaedah kotak ajaib. Pemerhatian kami melalui aktiviti inilah kami mendapati kebanyakan murid
mulai menguasai kaedah kotak ajaib ini dan mampu menuliskan jawapan yang betul pada kertas latihan masing-masing. Kegembiraan dan kepuasan jelas terpancar pada wajah mereka. Kami merasa sangat seronok dan berpuas hati dengan perubahan sikap dan kemajuan murid-murid dalam membina CV. Okey, di sini kita dapat lihat analisis keputusan ujian pra yang telah dilakukan kepada murid-murid tahun 2. Okey, terdapat 2 julat markah iaitu 10 hingga 6 untuk grade lulus, 5 hingga 0 untuk grade gagal. Bilangan murid yang lulus adalah sebanyak 60% dan bilangan murid yang gagal adalah 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Sazira binti Sazali, nombor matrik P130953 dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan penilaian. Okey, bagi mengenal pasti keberkesanan kaedah kotak ajaib yang telah kami jalankan. Okey, ini dapat meningkatkan tahap penguasaan CV dan minat murid terhadap CV tersebut. Okey, dan kami telah menjalankan ujian pos bagi mengesan sama ada berlakunya peningkatan ataupun tidak. Dan selain pada itu, kita dapat dianya berkenaan tentang perubahan sikap dan tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan turut digunakan bagi menjelaskan lagi jika penguasaan CV tersebut dalam kalangan murid tercapai ataupun sebaliknya. Okey, jadi dalam slide saya akan tunjuklah ada tentang ujian pra dan ujian pos, di mana terdapat pada ujian pra terdapat 40% gagal dan lulusnya adalah 60%. Dan dalam ujian pos juga kita dapat lihat gagalnya 0% dan lulus 100%. Okey, bagi memastikan 100% murid tahun 2 Muslis ni lulus dalam penguasaan CV, kita dapat menggunakan kaedah kotak ajaib lah. Dan murid telah menjalankan ujian pos mengikut minggu dan bulan yang telah dirancang. Okey, dan pada bulan Oktober, minggu yang terakhir, ialah kita dapat merancang dan menyusun aktiviti intervensi. Okey, pada aktiviti yang pertama, kita buat mereka bentuk kaedah kotak ajaib. Dan pada aktiviti yang kedua pula adalah dengan memastikan murid dapat mengingati CV dengan menggunakan teknik hafalan mengikut kadar kemampuan mereka terlebih dahulu. Jadi murid-murid dapat bergili-gili berjumpa dengan guru untuk menguji tahap penguasaan CV mereka lah. Okey, dan aktiviti yang ketiga adalah memperkenalkan kaedah kotak ajaib kepada murid. Dan yang keempat adalah dengan memberi latih tubi agar murid tu dapat menyiapkan soalan topik darab dalam buku aktiviti murid-murid sekalian. Okey, contoh kaedah kotak ajaib tu kita boleh lihat dekat lampiran jugalah. Okey, dan pada November minggu 1 dan kedua adalah dengan melaksanakan aktiviti intervensi sebagai yang dirancang satu persatu. Okey, aktiviti tertentu dirakam sebagai video lah. Okey, dan pada bulan Oktober, minggu yang terakhir, ialah kita dapat merancang dan menyusun aktiviti intervensi. Okey, pada aktiviti yang pertama, kita buat mereka bentuk kaedah kotak ajaib. Dan pada aktiviti yang kedua pula adalah dengan memastikan murid dapat mengingati CV dengan menggunakan teknik hafalan mengikut kadar kemampuan mereka terlebih dahulu. Jadi murid-murid dapat bergili-gili berjumpa dengan guru untuk menguji tahap penguasaan CV mereka lah. Okey, dan aktiviti yang ketiga adalah memperkenalkan kaedah kotak ajaib kepada murid. Dan yang keempat adalah dengan memberi latih tubi agar murid tu dapat menyiapkan soalan topik darab dalam buku aktiviti murid-murid sekalian. Okey, contoh kaedah kotak ajaib tu kita boleh lihat dekat lampiran jugalah. Okey, dan pada November minggu 1 dan kedua adalah dengan melaksanakan aktiviti intervensi sebagai yang dirancang satu persatu. Okey, aktiviti tertentu dirakam sebagai video lah. Pada November, minggu yang ketiga,
Kami menjalankan ujian POS untuk menilai tahap penguasaan CV murid tahun 2 dan pada November minggu yang terakhir iaitu minggu yang keempat adalah dengan menganalisis data ujian POS, menyediakan jadual dan pelaporan hasil analisis data, menulis refleksi kajian dan membuat cadangan, mengemas kini laporan editing, memastikan isi kandungan rujukan dalam lampiran dilengkapkan. Sekian daripada saya. Terakhir adalah anggaran perbelanjaan. Bagi menjalankan kajian yang kami telah jalankan ini, kami telah kenal pasti bahan dan kos yang diperlukan. Kami telah menggunakan 4 bahan iaitu kertas mahjong, kertas A4, marker pen dan bahan photostat. Okey, dekat sini kami telah nyatakan anggaran untuk 1 unit bahan tersebut. Yang pertama adalah kertas mahjong. Kertas mahjong seunit berharga 20 sen. Kami hanya menggunakan 2 unit yang berjumlah 40 sen. Dan yang kedua adalah kertas A4. Kertas A4 kami menggunakan 1 rim yang berharga RM10. Dan yang ketiga adalah marker pen. Kami hanya menggunakan 2 batang marker pen dengan 1 batang yang berharga RM3 dan berjumlah RM6. Okey, yang terakhir adalah bahan photostat. Bahan photostat kami telah membuat 30 salinan kertas dan 1 helai kertas hanya berharga 10 sen. Dan jumlah dekat sini adalah RM3. Okey, dekat sini adalah perbelanjaan kami lah, perbelanjaan dalam kumpulan kami. Dan alat bantu mengajar yang kami telah gunakan adalah kaedah kotak ajaib dan sebulan bagi tajuk yang kami telah jalankan adalah pada permulaan kami dapat kenal pasti terdapat ramai pelajar yang tidak menguasai ataupun sukar untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan CV. Okey, dekat sini kami telah menggunakan 1 kaedah untuk mengatasi masalah tersebut, iaitu dengan menggunakan kaedah yang dipanggil sebagai kaedah kotak ajaib lah. Okey, setelah menjalankan kajian tersebut, kami telah mendapat keputusan yang sangat memuaskan dan keputusan tersebut menunjukkan setengah daripada jumlah pelajar yang berada dalam kelas lebih ramai yang menguasai kaedah tersebut dan mereka juga dapat mengajar rakan-rakan yang lain. Okey. Dengan menggunakan kaedah ini, kami dapat melihat satu perubahan dalam diri pelajar, iaitu mereka lebih berani untuk bertanya dan mereka juga memberitahu kepada guru untuk membuat lebih banyak lagi latihan berkaitan dengan CV. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Awak rasa matematik susah ke senang? Sebab apa susah tu? Susah sebab apa? Awak tak faham bahagi. Awak pula rasa Sebab awak tak faham matematik. Awak rasa matematik susah ke senang? Tak boleh. Susah Banyak sebab nak apa? kira. Awak rasa mat susah ke senang? Susah nak hafal nombor Susah sangat dia. sebab Okey. Awak rasa matematik susah ke senang? CV susah sangat. Susah sebab apa?